Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ainul Husna binti Asril dari DKA1D bernombor matriks 08 DKA 21F1183. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Hidayah binti Mat Theodor dan nombor matriks saya adalah 08 DKA 21F1171. Nama saya Muhammad Faiz Ikwan bin Ismawin. Nombor matriks saya 08 DKA 21F1165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khair Akram bin Muhammad Kamal. Nombor matrik 08 DKA 21F1167. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang trigonometri. Apakah itu trigonometri? Trigonometri ialah cabang matematik yang mengkaji hubungan di antara sisi dan sudut sebuah segitiga. Trigonometri membantu untuk mencari sudut dan jarak dan banyak digunakan dalam urusan seni bina, sains, kejuruteraan, permainan video dan banyak lagi. Terdapat 6 fungsi sudut yang biasa digunakan dalam trigonometri iaitu sin, cos, tan, cosecant, secant dan cotangent. Segitiga pula terbahagi kepada 3 bahagian iaitu adjacent, opposite dan juga hypotenuse. Cara pengiraan bagi sin ialah opposite per hypotenuse, bagi cos pula adjacent per hypotenuse, bagi tan pula opposite per adjacent. Bagi cosecant, hypotenuse per opposite, bagi secant pula hypotenuse per adjacent dan bagi cotangent pula adjacent per opposite. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara mengaplikasikan trigonometri dalam kehidupan seharian. Mesti ramai yang bertanya bagaimana untuk mengaplikasikan trigonometri di dalam kehidupan seharian. Salah satu contoh untuk mengaplikasikan trigonometri dalam kehidupan seharian ialah di dalam bidang seni bina atau lebih dikenali sebagai arkitek. Seseorang arkitek harus mahir di dalam bidang trigonometri agar dapat menjadi arkitek yang baik. Dengan menggunakan prinsip matematik dan reka bentuk, mereka dapat membina piramid dan struktur lain yang ada sekarang. Oleh kerana sudut adalah bahagian alam rumit, maka secant, cosecant dan tangent adalah beberapa fungsi trigonometri yang digunakan oleh arkitek kuno dan moden di dalam karya mereka sekarang. Dalam trigonometri, kita akan mendapati tinggi dan kurang daripada tanpa betul-betul mengukurnya. Jadi, mari kita pelajari tentang dua sudut yang ada dalam trigonometri. Ini adalah antara sudut yang ada iaitu angle of elevation dan angle of depression. Angle of elevation juga dikenali sebagai sudut dongakan, menunjukkan sudut dari mendatar ke atas objek. Dan perhatikan bahagian garisan akan berada di atas garisan mendatar. Sebagai contoh, dalam gambar raja di atas. Kedua adalah angle of depression, juga dikenali sebagai sudut lekungan mendatar, iaitu sudut antara garisan menghadap ke bawah objek. Anda boleh ukur sudut ini menggunakan klerometer atau lampu pasang surut. Seterusnya, saya akan mengupas dengan lebih dalam tentang trigonometri. Salah satu kegunaan seni bina yang paling biasa untuk trigonometri adalah menentukan ketinggian struktur. Sebagai contoh, arkitek boleh menggunakan fungsi tangent untuk menghitung ketinggian bangunan. Jika mereka mengetahui jarak mereka dari struktur dan sudut antara mata mereka dan bahagian atas bangunan, mungkin mudahlah klinikometer dapat membantu anda mengukur sudut tersebut. Ini adalah peranti lama, tetapi yang lebih baru menggunakan teknologi digital lah. Sekarang kita berada dalam tahun 2021, mungkin ada banyak teknologi baru yang boleh digunakan. Anda juga boleh mengira jarak struktur jika anda mengetahui sudut klinikometer dan ketinggian struktur tersebut. Analisis kekuda dan trigonometri merangkas struktur yang dapat menangani daya beban yang dikenakan padanya.
aspek ini adalah penting bagi arkitek. Mereka sering menggunakan rangka dalam reka bentuk mereka untuk memindahkan kekuatan beban struktur ke beberapa bentuk sokongan. Kekuda seperti balok tetapi lebih ringan dan lebih cekap. Anda boleh menggunakan trigonometri dan vektor untuk mengira daya yang berfungsi dalam kekuda. Seseorang arkitek mungkin perlu menentukan tekanan pada semua titik kekuda dengan anggota berpenjuru pada sudut tertentu. Dan juga beban yang diketahui melekat pada bahagian yang berlainan. Itu sahaja. Ini saya ingin menunjukkan contoh-contoh soalan bagi trigonometri dalam arkitek. Okey, seterusnya ini adalah salah satu contoh soalan bagi topik trigonometri dalam arkitek. Dalam tajuk ini kita mestilah mencari sudut bagi B dan juga ketinggian bagi sisi sungai. Mari kita lakukan bersama-sama. Okey, yang pertama sekali yang perlu dilakukan ialah kita akan kena mencari C dan B ya. Sudut B. Okey, yang pertama kita tulis CBD sama dengan 180. 180 ni adalah keluasan bagi sudut seluruh segitiga ini dan perlulah ditolak dengan 38 darjah dan juga 59 darjah, iaitu sudut bagi D dan C. Okey, seterusnya ialah kita tekan kalkulator sama-sama. 180 tolak 38 darjah tolak 59 darjah dan kita akan dapat 83 darjah. So jawapan dia 83 darjah bagi sudut B, iaitu di sini 83 darjah. Okey, seterusnya ialah kita mahu mencari tinggi bagi sisi sungai ini. Okey, mari kita lakukan bersama-sama. Sin 59 per dengan CB tadi kita jarak antara sini kan. Seterusnya ialah yang kita kena buat sin 83 darjah per dengan 226 meter, iaitu yang diberikan jarak antara C dan D. Okey, seterusnya ialah kita masukkan CB sama dengan sin 59 ini kita bawa turun ke 226. Lepas tu kita akan terbalikkan dia dan dia akan jadi macam ni. 226 sin 59 per sin 83 darjah. Okey, mari kita tekan kalkulator. Tu 226 sin 59 bahagi dengan sin 83 darjah dan kita akan dapat 19.17 dan meter, tetapi kita hanya ambil 195 kerana 7 kalau ditambahkan ke dalam 1 dan ia mempunyai 2 dan kita tidak boleh bundar sebab 5 yang hanya boleh ditambah ke dalam 5 ini adalah lebih daripada 5 dan kita hanya mempunyai 2. So kita akan ambil 195. So 195 meter bagi jarak A dan B. Dan selesailah soalan ini. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kesimpulan apa yang kita pelajari dari topik trigonometri ini adalah kita boleh kaitkan trigonometri dalam kehidupan seharian. Oleh itu kita menyedari bahawa trigonometri boleh digunakan dalam banyak bidang seperti astronomi dan seni bina yang boleh membantu dalam mengira banyak perkara. Selain itu, ia sangat membantu dalam aplikasi kehidupan
kehidupan sebenar dan bukan sahaja dalam ujian atau peperiksaan. Dan akhir sekali kita boleh membuat kesimpulan bahawa tanpa trigonometri kehidupan akan menjadi lebih sukar.